Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa lagi kita pada Pendidikan Islam tahun 6 minggu ini, minggu ke-30. Okey, hari ini kita masih lagi dalam tajuk sirah iaitu Hujjatul Wada'. Jika minggu lepas kita belajar ataupun kita kenali tempat-tempat yang Rasulullah pergi dalam rukun ibadah haji. Okey, sebelum kita mulakan pelajaran kita pada hari ini, mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah dan bacaan doa penerang hati. Baik. Tengok muka surat 158, peristiwa Hujjatul Wada'. Okay, ingat lagi tak Rasulullah dulu mula-mula pergi ke mana daripada Madinah? Okay, yang pertama sekali baginda ke Zulhulaifah, dari Madinah baginda dan kaum muslimin menuju ke Zulhulaifah untuk bermalam dan berihram. Kemudian dari Zulhulaifah baginda berehat di Zutua untuk bermalam sekali lagi sebelum tiba ke Mekah. Apabila tiba di Mekah, baginda terus melakukan tawaf dan sa'i. Kemudian keesokannya baginda meneruskan lagi perjalanan dan bermalam di Mina. Okey. Bermalam di Mina sebelum baginda melangkah menuju ke Arafah. Okey, selepas dah bermalam di Mina, baginda sampai lagi Arafah pula. Esoknya di Arafah untuk melakukan ibadah wukuf dan menyampaikan khutbah. Okey, selepas berwukuf di Arafah, baginda menuju pula ke Muzdalifah untuk apa? Untuk bermalam di Muzdalifah. Kemudian esoknya baginda pergi ke Mina, kembali semula ke Mina untuk melontar jamrah. Itu jamratul surah, jamratul wusta dan jamratul kubra. Tiga jamrah, 3 lontaran tu. Dan di situ juga baginda menyembelih unta, iaitu melakukan ibadah korban. Okay, kemudian selepas di Mina, baginda kembali semula ke Mekah untuk melakukan tawaf yang terakhir sebelum kembali semula ke Madinah. Okey, baik. Hari ini kita nak tahu apakah pesanan-pesanan yang Rasulullah sampaikan semasa khutbah baginda di Arafah. Okey, tengok muka surat 159. Okey, tengok situ ringkasan khutbah akhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad mengingatkan umat Islam tentang beberapa perkara. Iaitu, okey, ni ada berapa perkara ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 perkara. Okey, tengok satu persatu ni semua adalah pesanan Nabi tahu untuk kita sebenarnya. Nabi menyampaikan khutbah ni di atas Bukit Arafah tu dalam khalayak di depan baginda 100 lebih daripada 100,000 manusia. Lebih daripada 100,000 manusia tanpa memakai apa-apa mikrofon. Hebat tak Nabi? Okay, tengok satu-satu. Okay, yang pertama, Nabi pesan kat kita supaya kita bertanggungjawab mengeratkan persaudaraan sesama Islam. Orang Islam, sesama orang Islam adalah bersaudara. Tak boleh bergaduh. Okay, kamu dengan kawan kamu dalam satu kelas, yang Islam bersaudara. Bukanlah bermakna dengan orang bukan Islam kamu boleh bergaduh. Contohlah dengan Kevin Staren kan. Bukan makna kamu boleh gaduh dengan dia. Tak. Kita dengan sesama Islam, kita kena jaga hubungan persaudaraan kita. Dan sesama dengan bukan Islam, selagi mana mereka tidak memudaratkan kita, kita tetap kena jaga hubungan baik kita dengan orang bukan Islam. Okay, yang kedua, amalan jahiliah hendaklah dihapuskan sama sekali dalam masyarakat Islam, seperti mementingkan perkauman. Okey, kehidupan orang Arab jahiliah dulu ni, terutamanya kaum musyrik Mekah, mereka suka hidup berpuak-puak. Bagi mereka, dia ada puak dia. Kabilah ada kabilah-kabilah yang terbaik, yang hebat, yang kaya, yang okey, yang tak okey kan. Tapi sebenarnya dalam Islam, Nabi kata tak boleh dari semua tu. Orang Islam semua sama rata, semua sama. Semua yang membezakan orang Islam sama orang Islam ialah ketakwaan kepada Allah. Hanya Allah saja yang boleh nilai siapa orang Islam yang lebih baik. Okey? Baik. Yang ketiga, bersikap dan berlaku baik serta menunaikan hak kepada kaum wanita. Okay. Apabila Nabi Muhammad SAW membawa Islam, Nabi mengangkat martabat orang perempuan. Islam mengangkat martabat orang perempuan. Sebab tu wanita-wanita, apabila Islam datang, wanita disuruh menutup aurat.
Sebab apa saja yang ada pada wanita, tubuh badan dia adalah aurat. Jadi dia kena tutup, tak boleh sebarangan, tak boleh suka hati mempamerkannya dan menjadikan itu adalah salah satu maruah wanita. Jadi orang perempuan ni Nabi kata kena jaga diri supaya orang lain atau terutamanya orang lelaki memberikan hak kita. Supaya tidak memperlekehkan, tidak memperdagangkan wanita. Okey. Yang keempat, menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pegangan hidup. Al-Quran yang kita baca hari-hari tu kan, kita kena baca dan kita kena faham lah maksud dia. Sebab tu Ustazah kata setiap kali baca Quran, kalau boleh baca tafsir dia sekali. As-Sunnah tu apa? As-Sunnah tu ialah apa-apa saja daripada Nabi. Perkataan Nabi, perbuatan Nabi, apa saja yang Nabi sebut, itu adalah As-Sunnah. Macam mana kita nak dapat As-Sunnah? Macam mana kita nak tahu? Kita kena belajar hadis. Jadi, kenalah belajar hadis daripada hadis ni ialah apa yang telah ditulis oleh sahabat-sahabat Nabi ataupun orang-orang yang pernah berjumpa dengan Nabi ataupun orang yang pernah berjumpa dengan sahabat-sahabat Nabi. Jadi, benda tu turun-temurun secara mutawatir dan dia ada ahli dia. Jadi jadi kita kena tahulah hadis-hadis ni supaya kita dapat mengamalkan apa yang Nabi amalkan. Okay, yang kelima, wajib mentaati pemimpin selagi tidak melanggar syarak. Dalam keluarga kita siapa pemimpin? Ayah kan? Selagi mana ayah bagi arahan, kita kena taati perintah ayah. Selagi ayah tu tidak melanggar syarak ataupun tidak melanggar hukum agama Islam. Kalau dalam kelas kita siapa? Ketua kelas kan? Selagi mana ketua kelas kita tu tidak melanggar syarak, tidak mengarahkan perkara yang tidak sepatutnya, kita wajib taat perintah ketua kelas. Okay, yang keenam, mendirikan solat fardu 5 waktu, berpuasa, menunaikan zakat dan haji. Kenapa Nabi sebut 4 ni? Sebab 4 ni adalah salah satu, adalah 4 daripada rukun Islam. Apabila kita mengucap 2 kalimah syahadah, kita dah automatik jadi orang Islam. Kemudian kita kena puasa. Kita kena sembahyang 5 waktu. Kemudian kita kena puasa. Puasa yang wajib 30 hari di bulan Ramadan tu kita kena puasa. Dan kita digalakkan untuk tambah puasa-puasa sunat. Kemudian kita kena keluarkan zakat. Kita ada harta, ada duit, kita kena keluarkan zakat. Supaya zakat itu dapat menyucikan harta kita. Yang keempat, yang kelima, kita kena menunaikan haji. Sebaiknya zaman hari ni rasanya tak ada lagi orang yang tak mampu menunaikan haji sebab kita ada tabung haji kan. Dari kecil kita menyimpan duit. Kita kena berusaha lah, sebagai orang Islam kena sentiasa berusaha untuk membolehkan kita mengerjakan haji di Baitullah. Yang ketujuh, Nabi kata menjauhi riba kerana riba itu haram. Riba tu apa? Lebihan kan, lebihan yang kita ambil. Konon-konon nak buat keuntungan lah. Okay, contoh macam ni. Contoh Ilham nak pinjam duit dengan Qayyum. Lepas tu Qayyum bagi pinjam. Ilham nak pinjam RM2 je. Qayyum bagi pinjam RM2 10 sen. Qayyum kata boleh, tapi kena bayar RM2 10 sen. Nanti kau kena bayar balik ke aku RM2 10 sen. 10 sen tu adalah riba. Tak boleh tahu. Jadi faham tu. Dan Nabi sangat menegaskan perkara inilah riba tak boleh, kena solat 5 waktu, kena puasa di bulan Ramadan, kena mengeluarkan zakat dan menunaikan haji. Okey, baik. Okey. Jadi rasanya setakat itu saja kita belajar hari ini, iaitu mengetahui 7 pesanan khutbah akhir Nabi Muhammad SAW. Okay, kita sambung lagi di masa akan datang di dalam pelajaran Pendidikan Islam tahun 6 minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.